Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tentewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan Imam yang saya muliakan, pimpinan masjid, jawatan kuasa, pengurusan dan pentadbiran pengimarahan yang akan terus kekal dikuasa dan diperkasakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam menjaga setiap inci bumi ini sebagai risalah dan juga wasiat tinggalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masjid ini masih gah berdiri. Kami masih sayu ya Allah. Kami rasa syahdu dan pilu. Syukur ya Allah, kami masih lagi mampu melekatkan dahi kami di atas kapet sejadah yang penuh tenang, aman dan harmoni. Sedangkan sahabat dan saudara kami yang berada di Gaza, di Palestin ya Allah, mereka hanya mampu sujud di atas cebisan dan rentuhan pasir. Mereka hanya mampu sujud ya Allah. Kadang ada sujud di atas lelehan titis darah saudara jiran tetangga. Ada yang hanya mampu sujud di atas batu dan bata. Ada yang hanya mampu menyujud di atas pasir, berbumbungkan langit. Kami malam ini ya Allah duduk bersandar, baru 2 minit dah lena. Alhamdulillah. Ada yang terasa kan? Hashtag sila sentap.
Ya Allah, tenang sejuknya kami duduk bawah aircon. Alhamdulillah. Sedangkan saudara kami, ya Allah, merindui untuk sujud tenang aman. Mereka juga nak bersandar macam kami. Kami dah tak larat nak bersandar lah. Kau kuliah 40 minit, 45 minit ni kira 3 kali lena dan 3 kali mimpi, 3 kali jaga. Tak habis lagi kuliah. Alhamdulillah. Awal-awal dia buah-buah perli ni. Bukan perli. Salam perkenalan. Alhamdulillah tuan-tuan, maka sebagai mukadimah perkenalan nak beritahu bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis yang dibawa Imam Al-Qurtubi menyatakan tuan-tuan dalam kitab Abwabul Malahim wa Amaratul fil Malahim, muka surat 923, dalam tajuk yang memperkatakan tentang peperangan besar dan tanda peperangan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hidup manusia ni tuan-tuan ada tanda. Nak masuk jalan raya, nak masuk simpang pun ada tanda. Recalculating, turn right. Ada tanda nak pergi masjid. Apa tanda? Awan itu kelam, itu tanda hujan nak turun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa tanda orang ramai di masjid? Itu tanda lepas semayang ada makan free. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta buat baginda? Maka hidup manusia ni memang ada tanda, termasuk juga kematian. Gigi sudah kendur, uban sudah berterabur, yang menunggu lubang tak boleh sebut nama, tak mau mati ke? Allah buat mati pun ada tanda, dan Allah buat dunia ni pun ada tanda. La taqumus sa'ah inna badais sa'ah. Dan dunia ni pun ada tanda menuju ke detik usia umur hujungnya. Dan bila sebut usia tuan-tuan, usia akhir zaman, usia bumi, usia umat, usia dunia, maka antaranya disebut dalam hadis yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi, umranu fi Baitul Maqdis kharabu Yathrib, wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathu Qustantiniyah, wa fathul Qustantiniyah khurujud Dajjal, atau kama qala. Pemakmuran Baitul Maqdis, pembebasan dan penaklukan Baitul Maqdis merupakan tanda-tanda kehancuran Yathrib atau Madinah. Pembukaan kehancuran Yathrib, maka itu tanda bermulanya malhamah, yang datang dari perkataan lahma ataupun lahmun. Peperangan lahmun dalam bahasa Arab daging. Peperangan akhir zaman disebut sebagai peperangan daging-daging. Maksudnya apa? Lagi ramai dan lagi besar skala peperangan, lagi banyak kilo daging yang akan terkorban. Maksudnya apa? Ramai manusia akan mati, daging-daging akan bertaburan, bertebaran, berpecahan, berpisahan daripada jasad. Sebagaimana yang kita tengok kemalangan ngeri tu, daging bertabur, suami kutip otak isteri, kutip tulang, kutip isi isteri, aksiden, kemalangan tragis. Maka macam itulah suasana gambaran peperangan Malhamah Al-Kubra, peperangan yang akan penuh dengan daging-daging berserak. Kita akan pijak daging kawan ni. Daging siapa ni? Tak kenal, muka dah tak ada. Rupanya kita sedang pijak jasad kawan kita. Suasana peperangan akhir zaman. Maka kata Nabi lagi, pemulaan berlakunya Malhamah Al-Kubra, peperangan yang penuh dengan daging-daging yang bertebaran dan berserakan, itu tandanya akan berlakunya pembebasan Konstantin ataupun penaklukan Turki buat kali yang kedua selepas penaklukan Konstantin pada zaman Sultan Muhammad bin Murad, Sultan Muhammad II bin Murad, Sultan Murad, yakni Sultan Muhammad Al-Fatih, dan pembebasan Konstantinopel. Hadis riwayat Abu Daud mengatakan bahawa khurujud Dajjal, that is the sign, the final signal, isyarat akhir akan kemunculannya Dajjal. Jadi tuan-tuan, kronologi peristiwa akhir zaman ni bermula dengan Baitul Maqdis menjadi bukan hanya tanda tanya,
Nak tahu kiamat ni tuan-tuan, dia boleh tengok kepada berapa benda. Satu, bangsa. Akhir zaman ni boleh dilihat melalui beberapa tanda. La ilaha illallah min syarri qad iqtaraba. Antara kamu akan lihat bangsa-bangsa ni akan berpecah. Umat Islam akan berserak 73 pintu, 73 jalan yang hanya sampai satu jalan, satu jalan. Nabi dan Allah nak terima satu akidah, satu bangsa, satu puak yang betul-betul akan membangkit, memenangkan Islam. Bangsa yang telah memulakan kemenangan membebaskan Al-Aqsa adalah bangsa Arab 636 Masihi. Bangsa Arab memulakan. Dalam ranking, bangsa Arab was the first nation in the world yang telah open and conquering the Al-Aqsa. Bangsa Arab telah membuktikan rekod dia selepas zaman kewafatan Nabi. Al-Aqsa menang di bawah pemerintahan dan pengurusan rekod bangsa Arab. Selepas bangsa Arab, baton Islam dipas kepada bangsa Kurdish, dan di sinilah disebut dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani, yang orang Kedah yang saya ujang banyak kali dah, orang Kedah wajib dan kena tahu sejarah ini, kerana orang kita, orang Kedah, orang yang IC 02 telah diizinkan Allah, diizinkan oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi, dihantar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini di bumi Baghdad, di bumi Iraq, bersatu dan bertemu, bercantum dan bergabung, menghasilkan momentum di bawah tentera frontliner Sultan Salahuddin Al-Ayubi, ataupun nama penuhnya Sultan Salahuddin Yusuf Ibnu Najmuddin Al-Ayubi. Di sinilah bercantum dan bertemu keris dan senjata besi dari tanah Melayu membebaskan Al-Aqsa, bangsa yang kedua. Jadi bangsa Kurdish dan bangsa Melayu bersatu membebaskan Al-Aqsa pada ataupun lebih tepatnya pada 2 Oktober 1187. Bangsa yang ketiga yang membebas, yang menjaga, yang memelihara, Musalli ala Sayyidina Muhammad, ini dinamakan bangsa suku Kayi Turkmen. Ketika mana Sultan Selim I sehinggalah Sultan Abdul Hamid II, 400 tahun, bermula 1517 until 1917 Masihi, 400 tahun, setiap inci bumi Al-Aqsa terjaga dan terbela. Bau Palestin pun Yahudi haram, apatah lagi pijak. Maka bangsa yang ketiga adalah bangsa Turki. Dan setelah jatuhnya Turki kepada bumi, kepada British dan diserahkan kepada Yahudi 1946, 49, 48, akhirnya tuan-tuan tak ada lagi yang bangsa bangkit berjuang membebaskan. Apakah itu pertanda bangsa yang datang daripada Padang Merah MBI ini yang akan membebaskan Palestin Al-Aqsa? Aku semangat, hampa lena. Semua duk berpeluk tubuh. Tak tahu, dia macam tak ada perasaan, dia macam lambat panas tu, sebab memang tak panas sebab aircon sejuk. Sallallahu alaihi wasallam. So kalau nak semangat ni tuan-tuan, dia memang kena tutup aircon kono. Bila tutup aircon dia panas dia semangat dia main. Ni bila sejuk ni dia macam dia lambat naik, zuk tu tak pun nak sampai. Okay, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila bicara tentang akhir zaman ni tuan-tuan, sebelum kita nak pergi secara detail senjata akhir zaman, jawapannya telah diberikan oleh Brigade Izz ad-Din Al-Qassam. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, jom kita berkenalan tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, siapakah batalion-batalion yang telah menunjuk kepada kita? Inilah jawapan tajuk kita malam ni, senjata akhir zaman yang telah pun ada di bumi Al-Aqsa. Tuan-tuan, Hamas adalah merupakan organisasi badan, kita sebut parti politik yang mendominasi di bumi Palestin setelah kekalahan Fatah PLO 1993, almarhum Presiden Yasir Arafat yang telah membina two state solution, satu negara dua bangsa, satu tanah dua negara, Palestin bergabung dengan Israel. Ketika Hamas take over tuan-tuan bumi Palestin ini,
di bawahnya ada beberapa brigade, dan brigade inilah yang telah mengajar kita, wahai anak-anak bangsa Melayu pantai bumi Bani Jawi bumi timur, you have to be prepared, hampa kena ready dah. Ketika kota Ashkelon ni pusat radar komunikasi yang tercanggih dunia, antara tercanggih, pusat radar yang mengawal pesawat penceroboh yang masuk ke Israel, dijaga oleh Israel tuan-tuan. Canggih-canggih dia tak boleh detect senjata manual. Summa utum kama bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Nabi kata, kamu akan kembali seperti zaman dahulu kala, zaman Cak Pelong. Hampa kena Cak Pelong ni anak-anak ni? Cak kena Cak, Pelong pun tak kena. Budak-budak buluh pun tak kena dah. Macam mana nak lawan Dajjal? So senjata yang diguna pakai oleh Al-Qassam sebenarnya adalah senjata-senjata tayar, roda yang tak ada enjin, yang tak ada sistem komunikasi, yang tak ada mesin. Itulah jawapan kepada senjata akhir zaman. Bagaimana para layar dan para gliding yang diguna pakai. Recycle balik roda-roda, tayar-tayar, roda Kuala Lumpur, digabung dan dicantum balik benda-benda lama tu tuan-tuan. Itulah senjata. So tuan-tuan malam ni balik, pergi cari balik dalam lau ayam, reban ayam, apa benda hak tuan-tuan cok gali. Budak-budak tak kenal dah cok gali. Cok pun tak kenal, gali pun tak kenal. Apa lagi? Benda-benda bilah-bilah keris, kacik pinang tu. Benda tu yang tuan-tuan akan kecip latu-latu Israel. Boleh tahu tu? So boleh buat thumbnail tajuk malam ni. So tajuk kita malam ni adalah kacip latu-latu Ismail. Ismail dah. Israel. Ada yang terasa kan Ismail? Ustaz dia nak sebut latu-latu, dah sejuk ni buah ekor ni. Maka tuan-tuan, apa yang diguna pakai Hamas tuan-tuan, dia ada beberapa brigade. Jadi saya rasa saya tak pernah sebut di mana-mana. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, brigade yang dimiliki, yang dipunyai di bawah parti dan organisasi Hamas. Dan mereka inilah yang antara yang disebut sebagai Ahlus Syam, batalion regimen kedua di bawah Panji Hitam kedua, yang akan bersatu di bawah Syuaib bin Soleh, Bani Tamim dan Bani Hashim, yang akan bersama dengan Al-Mahdi. Sebab tu mungkin tuan pernah dengar Israel sangat takut kepada anak muda Palestin ni, sangat menjadi satu igawan ngeri. Sebab mereka percaya anak-anak muda Palestin akan menjadi pewaris dan rekrut prebet akan menjadi constable, untuk polis constable, untuk askar disebut prebet. Depa ni akan rekrut. Yang pertama disebut brigade Kataib Syahid Al-Qassam, tu yang pertama. Yang kedua brigade yang dimiliki oleh Hamas, yang bergabung dengan Al-Qassam, yang kita dengar Al-Qassam saja. Rupanya tuan-tuan ada lagi senjata akhir zaman yang diguna pakai oleh brigade yang di bawah, yang jarang di highlight. Yang kedua An-Nukhbah, komando laut, pasukan laut. Ketika para gliding naik melalui jalan atas, ada satu brigade yang nama An-Nukhbah. Mereka bergabung menakluki pelabuhan Zakim Utara, Sallallahu alaihi Muhammad, serang hendak berlaku darat dan laut. Strategi ini tuan-tuan diguna pakai oleh Brigade Al-Fatih pada 1453. Napoleon Bonaparte pernah kata, siapa yang menguasai dan memiliki mana-mana kekuatan anggota pelatun perairan laut terkuat dunia, maka they will conquering the world. Siapa yang ada kekuatan armada laut, TLDM, APMM, maritim, itu aset military dan infantry kita kan, ketenteraan milik Malaysia in terms of sea. Siapa yang kekuatan anggota tentera laut dia hebat, dia akan kuasai dunia. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan peganglah teori ni. Sebab dunia ni 70% laut, hanya 30% yang land, darat.
Sebab tu kekuatan yang terkuat dunia tuan-tuan untuk menjatuh dan meruntuhkan kota Konstantin adalah dengan kekuatan armada laut Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah dikuasai dan dipegang, dipimpin oleh Brigade dan General Zaganos Pasha. Allah Hamdul Sun. Dan sejarah ni kita tak berapa nak minat dulunya. Tuan-tuan perasan tak bila masuk akhir zaman ni, masuk ujung-ujung ni kan, dengan tragedi Palestin ni, ramai dah pensyarah-pensyarah, pakar akademik saya dalam minggu ni saja beberapa orang lecturer dan profesor duk telefon saya pun rasa macam kerdil. Dia memang kerdil pun, 40 kilo je. Alamak, tersebut pula berat saya. Jangan viral tau. Tak pernah penceramah bagi tahu berat dia. Aku seorang aja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak beritahu bahawa Brigade An-Nukhbah ni memiliki kekuatan armada laut, pasukan laut. Yang ketiga dipanggil PIJ, Palestinian Islamic Jihad. Kenapa saya highlightkan batalion-batalion ni tuan-tuan? Sebab mereka memiliki senjata akhir zaman ni. Sebab yang bukan menggunakan teknologi canggih yang dimiliki oleh Rusia, Iran dengan peluru berpandu bagai, depa duk membina aset. Tuan-tuan, Amerika Syarikat, US, dipanggil United States of America Intelligence Community. Dunia ni dia ada sistem polis dunia yang paling, kita kata, pengawal dunia. Macam boleh kita sebut sebagai teori konspirasi lah. Dunia ni dikawal oleh United States of America Intelligence Community yang dia ada kekuatan 1271 Intelligence Community. CSI yang kita duk kenal CSI kan, CSI, FBI, itu hanya satu, ada dua. CSI kita duk kenal ejen perisikan, ejen perisikan yang paling sulit, yang paling tahu rahsia dunia. Sampai tuan-tuan duk buat apa ni semua dia tahu. Rahsia dunia ni dipegang oleh ejen perisikan dunia. Dia ada 1271 dan mereka membina 135 bilion aset untuk membina perisikan, untuk mengawal selia apa berlaku di satelit dunia ni. Dahsyat tak dahsyat? Tetapi tuan-tuan, sehebat 135 bilion peruntukan yang diberikan oleh Israel untuk membangunkan oleh Amerika kepada Israel in terms of communication and telecommunication, untuk nak detect mana-mana objek asing yang merempuh masuk ke ruang udara Israel, seramai, secanggih, sehebat itu, tiba-tiba dia tak dapat detect para layar yang digunakan pakai oleh Brigade Khataib Al-Syahid Al-Qassam. Sebab mereka menggunakan senjata manual, gabungan roda-roda dan tayar-tayar menghasilkan paragliding. Dan itulah jawapan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, antara aset kita akhir zaman adalah bukan mesin teknologi hak power-power tu, tetapi kita akan kembali kepada manual, hak cak pelung tadi. So balik sekali lagi, saya arahkan dan saya kerahkan dengan arahan yang ada pada diri saya. Saya akan arahkan tuan-tuan, sila masuk hutan malam ni juga cari buluh. Boleh tahu tu? Saya nak pastikan setiap rumah, pastikan ada cak pelung. Seorang mesti 30 cak pelung. Budak-budak tak kenal dah. Tuan-tuan boleh saya cadangkan, sebulan ke tuan-tuan cuti sekolah, ayah buat pertandingan cak pelung kepada anak-anak. Ajak dulu nak asah macam mana, pergi cari baliklah kutip-kutip buah cenderai ke buah apa. Ayah pasal apa ni? Ayah buang tebiak kan ni, apa benda ni ayah? Kami ni generasi PUBG, okey? Excuse me, apa buluh-buluh ni? PUBG pala otak hang, ayah kata. Hang tahu nak kemak dah oi. Esok nak lawan Israel bukan menggunakan machine gun. Nak lawan Dajjal bukan menggunakan F-16, bukan menggunakan Su-30mm, bukan menggunakan F-18 Hornet, bukan menggunakan C-141, bukan menggunakan
Ini menggunakan summa bada'tum summa utum kama bada'tum, kalian akan kembali seperti dulu, seperti Badar Al-Kubra, hanya menggunakan tombak. Mana ada machine gun, mana ada teknologi yang menggunakan high wifi, data internet, tak ada. Maka hidup ni akan berputar dan berkitar kembali seperti kalian memulakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka apa benda yang perlu kita simpan tuan-tuan sebagai menjawab persoalan yang ada pada hari ini? Tadi saya kata An-Nukhbah Komando Laut, Palestinian Islamic Jihad PIJ, yang merupakan militeri yang ditubuh pada 1981 yang mempunyai 8,000 kekuatan anggota platoon. Dia panggil Brigade Al-Quds. Dikuatkan oleh DFLP, Democratic Front Liberation Population, dan juga Hizbullah Lebanon, yang antara yang paling ditakuti oleh Israel adalah tentera-tentera Hizbullah yang sangat akrab dan rapat BFF dengan Al-Qassam, negeri sebelah Lebanon. Lebanon termasuk wilayah Syam dulunya. Dan satu lagi brigade yang terpencil tetapi kuat, iaitu Brigade Syuhada Al-Aqsa. Inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi, tuan-tuan. Hadis yang dibawa oleh Abdullah ibnu Abbas. Nabi kata akhir zaman nanti hampa akan jumpa dengan satu batalion yang terpecah kepada tiga. Satu wilayah daripada Khurasan, satu daripada Syam, dan yang ketiga dari timur, yang Nabi tak sebut spesifik di mana negara dan negeri mana yang panji ketiga itu. Tapi Nabi kata apa? Negeri itu Taifah Mansurah, batalion yang akan menggunakan senjata akhir zaman tu, dia mesti datang dari negara yang dia dizalimi oleh rakyat dia dulu. Dia akan kalah, rakyat dia tewas, Islam dia lemah, negara tu. Dan Nabi bagi dah ciri-ciri. Akan bertemu dengan pemimpin zalim, akan ditindas oleh pemimpin, dia kalah, lemah, Islam lelah dan lemah, runtuh dan jatuh. Dan di celah keruntuhan dan kejatuhan itulah, bila sampai masa yang dinantikan untuk berbai'ah dengan Imam Mahdi, maka negara batalion itu daripada timur itu akan bangkit, menguat dan menjernih, melurus sallallahu alaihi Muhammad, dan menyatukan, menjulang kembali, meletakkan Islam di puncak yang tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan tuan-tuan, kalau kita kenal dah panji hitam pertama, mungkin Taliban daripada Khurasan, senjata akhir zaman dipegang oleh mereka. Senjata akhir zaman yang dipegang oleh brigade, inilah negara Syam ni, itulah senjata dia. Dia ada ghul, dia ada network of tunnel, Al-Anfaq Juhumiyah, drone Ababil 123, yang ni yang aset-aset militeri yang dimiliki oleh Brigade Al-Qassam. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Musalla ala Sayyidina Muhammad, dalam kajian The Table of Nation dalam sejarah lama, arkeologi, geofizik dan geobumi ni, tuan-tuan, mengatakan bahawa antara senjata yang akan diguna pakai bila menentang akhir zaman nanti adalah senjata yang datang daripada bumi timur, tidak lain dan tidak bukan, dia hanya ada di bumi tanah Melayu, lebih tepatnya di bumi Kedah Tua, yang pernah dihantar ke Al-Aqsa, namanya Sungai Batu Merbuk Besi. Tuan-tuan, besi ni ada 3 di dunia ni, hanya ada bumi yang ada sumber besi ni 3 dia. Yang pertama di Yaman, sallallahu alaihi Muhammad, di Yaman, dan yang kedua di juga semenanjung belah Iraq sana, semenanjung tengah lah kita kata, semenanjung Arab Tengah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang ketiga, tuan-tuan, adalah daripada Qolah. Dalam kitab sejarah disebut Qolah, dan Qolah itu adalah negeri Kedah, tanah Melayu. Negeri Kedah, negeriku, negeri Kedah, negeriku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, punya spesialnya lagu negeri Kedah ni, dia ada sultan, ada kalimah sultan. Saya rasa mana-mana lagu-lagu negeri dalam Malaysia, hanya Kedah saja yang digabungkan dengan sultan. Sebab nak bagi tahu bahawa dalam mana-mana kerajaan institusi diraja dunia,
hanya Kedah sahaja yang memiliki sistem institusi diraja yang paling panjang, paling lama dan paling tidak terputus walaupun satu sanad keturunan. Tuan-tuan himpunlah mana-mana Great Britain punya raja ke, Maharaja Jepun ke, semua raja-raja dunia ni tuan-tuan, hanya Kedah yang diangkat oleh UNESCO World Heritage, mengatakan Kedah was the longest and the oldest, paling lama dan paling panjang sejarahnya. Dalam catatan yang saya temui tuan-tuan, dah sampai Raja Parsi ke Kedah ni pada tahun 630 Masihi. 630 Masihi tuan-tuan adalah 2 tahun sebelum Nabi wafat. Maksudnya Islam sampai di sini ketika Nabi masih ada. Catatan rekod jelas, bukti dan data dan yang dapat ditashihkan. 625 dalam kitab Dr. Haikal Hasan, seorang sejarawan Indonesia, sallallahu alaihi Muhammad, dia kata apa, Syakhsi Fid Daulah, dihimpunkan fakta dan data 625 Masihi Nabi hantar Ibnu Mas'ud, Nabi hantar Khalifah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Nabi hantar sahabat nak bawa Islam ke bumi sini timur Nusantara ni tuan-tuan, sehingga wafat di bumi Aceh Sumatera. Sebab tu ditemui beberapa makam sahabat yang berusia 600 tahun lebih di bumi Nusantara. Itu tandanya apa? Nabi dah bagi signal, hampa ni geng-geng Kedah ni, geng-geng Penang ni, kepala mula goyang. Hampa ni geng-geng utara ni, jangan buat Aceh, dengan Ranja, dengan Sempoi, hampa ni akan bangkit membebaskan Al-Aqsa. Aku dah hantar dah sahabat aku dah hantar dah orang-orang aku dah hantar dah panglima-panglima perang sehingga wafat di sana. Itu signal jelas bahawa kalian Bani Timur, kalian Bani Melayu ni, walaupun Nabi tak sebut jelas Melayu, tapi Nabi bagi signal batalion ketiga akan datang dari timur. Jadi bila sampai tajuk Palestin ni tuan-tuan, saya dah kongsi banyak kali dah, sallallahu alaihi Muhammad, dia ada 3 tanah yang kita kena jaga bersama. 3 tanah wakaf. Tanah wakaf ni apa? Tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh dihancurkan. Memang kena kekal abadan abada sampai hari kiamat. Pemiliknya tidak boleh dipindah milik nama tanah wakaf. Maka tanah wakaf itulah yang pertama, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Itulah tanah kita. That is why bila apa berlaku setiap inci tanah Palestin dan Al-Aqsa, kita kena ambil tahu, hey, hampa buat apa tanah kami tu? Ini bukan isu kemanusiaan. This is not the humanities issue, but this is cerita tentang maruah agama, pembelaan maruah dan tanah kami. Palestine is our land too. Palestine is tanah kami juga. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya pada NGO ni kan, yang duk PIM semua ni kan, ada satu data yang saya temui, orang Palestin ni kalau dia terima ni sebelum yang kritikal ni, tuan-tuan, sebelum ni peperangan Israel Palestin ni kan sejak 1948, permulaan ni 1901 lagi. Kalau nak cerita sejarah peperangan ni, dia kena start panjang lah, bersiri lah, buat seminar bengkel. 1898, 1997 terbinanya negara haram Zionis. 1901 bapa Zionis pergi jumpa Sultan Abdul Hamid II, minta izin tanah dihalau. Sallallahu alaihi Muhammad, sehingga kan Zionis Theodor Herzl, orang Zionis kata apa? Wahai Sultan Hongkerem, if you give secebis tanah forest kepada orang Yahudi, 20 juta lira untuk kalian, untuk engkau. 20 juta zaman tu tuan-tuan sama dengan 8 atau 10 bilion duit kita hari ni. Tuan-tuan tak percaya ke orang kata kita sebagai sultan, menteri, tak kisahlah, Perdana Menteri ke, Agung ke, kita berkuasa, ada pangkat, orang main huluk duit 10 bilion dengan syarat serah Kedah kat saya, serah Padang Serai pada saya, jual tanah ni pada saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan asal macam mana? Tanya lah ni memang, oi tak kau Ustaz, kami tak kau ni, tanah kami kot. Semangat. Sebab apa? Sebab tak nampak duit lagi depan mata, sembang keman. Ni tak kata ke siapa, saya apa sama lah. Cuma duk layak main macam tu lah.
10 bilion tuan-tuan. Mau tak percaya? Apalagi yang dijanjikan oleh bapa Zionis dengan syarat Sultan Osmaniyah bagi tanah, kami akan bina Universiti Al-Aqsa secara percuma. Nampak tak? Dia umpan, dia pancing emosi psikologi Sultan. Sampai terang tu, ku sangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Rupanya Yahudi ni memang penyakit. Kalau hang dapat betih, memang kompon, bukan sekadar paha. Hang nak 30 ekor ayam. Ini jenis penyakit Yahudi. Dia boleh sekangkang kera Sallallahu Alaihi Muhammad, secubit dan secebis, akhirnya satu negara Palestin habis ranak. Kalau tuan-tuan cuba type malam ni juga di Google Map ataupun Waze, tuan-tuan type Hebron atau Palestin, memang takkan pernah sampai dan takkan pernah ada, sebab auto Google Map dia tukar daripada Palestin kepada Israel. Mana ada dah negara Palestin dalam Google Map? Dunia communication pun dia pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maka apa yang kita boleh kongsi dalam ruang yang ada ni tuan-tuan, nak ceritanya bagaimana berlakunya. Mungkin saya sebut sikit, kita ulang kaji sikit tuan-tuan. Yahudi yang kononnya menguasai dunia ni, sebenarnya dalam berani dia takut. Okey, bagaimana berlakunya sejarah Yahudi, kita ulang kaji ringkas supaya tuan-tuan balik, at least ada benda yang tuan-tuan boleh bawa balik malam ni. Ketika mana Sallallahu Alaihi Muhammad, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kan, ringkas cerita, ada 2 orang isteri pertama daripada jalur Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail melahirkan Adnani, Mudar, Kilab, Murrah, Abdul Muttalib, sampai turun sampailah kepada Muhammad ibni Abdullah. Maka Nabi Muhammad lahir daripada leluhur jalur isteri kedua, dan Allah pindahkan Nabi Muhammad bangsa Arab dari Palestin ke bumi Mekah. Tinggallah di Palestin tuan-tuan Siti Sarah, anak pertama, isteri pertama. Daripada jalur Siti Sarah ni lahirlah 2 anak, seorang anak yang dinamakan Ishaq bin Ibrahim. Daripada Ishaq ni lahirlah Ishq, anak kembar, dan juga Nabi Allah Yaqub yang akan melahirkan nabi-nabi inilah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, daripada asal lagi Ishq dan Yaqub ni tak pernah belaga angin. Umpama kucing dengan kucing apa? Kucing dengan tikus kan? Tak boleh berkeli. Anjing dengan kucing kan? Bagaikan anjing dengan kucing, tak boleh berkawan dan tak boleh duduk sekali lah. Macam kita kan, anak, bila anak ada anak 2 orang hero, pantang jumpa bergaduh, pantang bergaduh mesti jumpa. Dia tak boleh. Abang tak puas hati ke adik, adik tak puas hati ke abang, akhirnya pam sehingga akan ada ugutan nak berbunuh, kontak fizikal antara Ish dan Yaqub. Bila bergaduh ni tuan-tuan, maka Allah ilhamkan kepada Nabi Ishaq untuk memerintahkan anak dia agar berpisah, sebab hampa tak boleh duduk sekali. Maka daripada situlah tuan-tuan Ish bin Ishaq berpindah dan berhijrah dari bumi Kan'aniyun, Amoriyun, Palestin, Sallallahu Alaihi Muhammad, ke bawa diri ke Eropah, melahirkan bangsa Rom. Sebab anak Ish ni adalah Rom bin Ishq bin Ishaq bin Ibrahim, lahirlah bangsa orang putih. Kenapa? Itulah jawapan kenapa US sangat cumulut sangat dengan Israel. Sebab hampa memang adik-beradik, memang anak Nabi Allah Ishaq. Daripada awal lagi hampa dah tak sebulu angin. Tetapi yang kelebihan musuh Rom dengan Yahudi, orang putih dengan Eropah dengan Kristian dengan orang putih, dengan Yahudi ni, kelebihan mereka bersatu melawan Islam. Hak kita ni pula bergaduh sesama Islam untuk nak melawan musuh. Kononnya melawan. Di mana suara kekuatan Sallallahu Alaihi Muhammad? Kita hari ni nak ejak Israel pun takut kan? Kadang bukan takut sebab dia lah teknologi dipegang oleh mereka. Kena strike, kena ban, bukan takut sebenarnya. Saja saya cover geng-geng media.
Bukan takut, tapi dah kalau tulis direct memang kena ban, kena account, kena strike dan seumpamanya. Nak bagi tahu, kita nak tulis pun tak berani. Macam mana nak lawan? Baru eja perkataan je pun tak angkat senjata ya. Tak sampai Palestin baru eja. Tapi buat macam mana? Memang dah kita, dunia dipegang oleh mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka mereka bersatu dan bercantum untuk demi musuh yang satu, maka mereka cium pipi cium mulut. Maka Israel dengan Rom, orang putih USA dengan Israel bergabung untuk musuh yang satu, Islam. They are sharing and attacking the same enemy. Kita pula tuan-tuan, ya Allah kesiannya, ya Allah, nak lawan Israel ni bergaduh dalam parlimen. Ya Allah sedihnya. Memang Allah kata Palestin takkan menang sebab hampa ni betul-betul kan berjuang, tak pernah cukup berjuang. Hampa pergi menang dululah. Sembahyang jemaah pergi menang dulu. Terus sembang kemas nak pergi Palestin, sembahyang subuh pukul 8. Masjid pun tinggal 2-3 saf, hampa tak suruh sembang kemas lagi bab perjuangan. Maka sengaja seolah-olah seperti Allah membiarkan Palestin belum menang. Kerana Allah nak test mana bangsa yang mana mula berjuang, bangsa yang mana tulus berjuang. Dalam ramai bangsa Islam ni Allah nak test, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ramai-ramai ni negara mana yang mula-mula betul-betul boleh bagi bantuan dan bagi senjata. Saya minggu lepas program dengan Panglima. Saya sajalah bergurau cadang, tuan Datuk boleh tak kita bagi cadangan, andai kata walaupun macamnya teori semata-mata kan, katalah Allah izinkan kan ini akan naik Agung Baru ni kan. Agung Baru dia general kepada semua komando laut dan darat, military, infanteri yang akan dipegang oleh Sultan Johor. Andai katalah satu hari Allah izinkan semua general sultan-sultan ni yang pegang laut, yang pegang darat, yang pegang PSS, VAT 669, GGK, semua istilah-istilah infanteri dan artileri ni. Saya 2 minggu ni memang program dengan Panglima panggil khas, Ustaz boleh tak cerita kat kami apa persediaan kami selaku batalion artileri tentera bila berlakunya episod akhir zaman. Bila Panglima dan tentera boleh buat program macam tu, maksudnya apa? Mungkin saya kata memang tak mustahil brigade semua yang ada ni, TLDM, TUDM, Pascal, semua aset-aset tentera Malaysia akan bergabung, dan mungkin mereka lah adalah batalion ketiga di belakang Al-Mahdi. Sebut macam tu Panglima, rasa bukan sekat meremang bulu remas, meremang semua bulu yang ada. Boleh tahu tu, bulu hidung, bulu telinga, semua bulu yang ada kira meremang lah, berdiri tu. Sallallahu alaihi wasallam, andailah katalah mana-mana sultan bagi arahan titah perintah, semua tentera wajib membawa lah semua aset-aset yang ada terus ke Palestin. Saya rasa tak tahu jadi macam mana. Mungkin kita lah betul lah kot dah bangsa Melayu ni, sebab bangsa lain dah ada rekod dah. Kita bangsa Melayu akhir zaman akan bawa aset besi-besi kita, bongkar balik dekat Sungai Batu Merbuk yang pernah dibawa ke Al-Aqsa, pergi cari balik, ulang tahun anniversary, ulang balik sejarah tu. Sejarah tuan-tuan bukan hanya perlu didengar, tapi mesti dilakar. Okey, ambil ayat tu, update story. Tak mau dengar, tak mau. Kita nak lakar sejarah tu. Kita jadi orang yang melakar dan mereka dan mencipta sejarah. Bukan hanya perlu diulang siar semata-mata. Cuma dia boleh dengar untuk semangat. Tapi jangan semangat sajalah kan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Rom berhijrah ke mana? Ke Eropah, bergaduh. Jadi pelajaran yang kita boleh ambil, macam mana nak menyatukan kekuatan ketika berlawan dengan Israel ni. Kita buang terus sentimen warna baju uniform politik, get out, keluar terus. Tapi kita peluk betul-betul pegang
bagaimana berlaku dalam 4 siri peperangan tragedi Oktober. Tragedi siri peperangan Islam Yahudi pada 4 tahun siri peperangan, tuan-tuan, semua Israel tak ada menang walau satu rekod. Sebab apa? Sebab ketika itu semua negara Arab Ittihad ni bersatu. Mesir, Syria, Sudan, Lebanon, Jordan. Negara-negara Arab ni international community yang bergabung di bawah Liga Arab. Muslimin dan Muslimat 1973, maka Palestin telah belajar satu benda, kita tak akan menang selagi mana Arab bersatu dan bangsa Islam bersatu. So how to do? Pecah dan perintahkan dulu. Pecah dulu gabungan dan koalisi. 1973 dia panggil perang Badar moden, di mana semua koalisi dan juga sekutu-sekutu bangsa Arab, negara Arab bersatu menentang Yahudi. Akhirnya terap. Muslimin dan Muslimat rahimakumullah. Sebab itu Yahudi sangat takut. Oktober ni adalah bulan yang sangat mengingat dan mengimbau sejarah luka yang sangat dalam dan tajam. Satu, bila kalah 7 Oktober baru ni, satu benda yang sangat memalukan mereka. Sebab sejarah peperangan memang semua 6 Oktober dan semua mereka kalah. Paling kuat pun gencatan senjata. Sebab apa? Sebab koalisi, saya ulang, sebab koalisi Arab, negara bersatu dan berpadu, dan takkan boleh pegang tembok, takkan boleh hancur tembok Islam Palestin ketika itu. Muslimin dan Muslimat rahimakumullah, umpama orang nak mai serang rumah kita, bayangkan kita semua yang ada kan, beberapa ratus orang ni pegang, pakcik, abang pegang saya, pegang, semua pegang bau ni. Bayangkan kalau semua tentera pekat mai depan, nak masuk masjid, nak serang masjid, nak meruntuhkan masjid, semua pekat berdiri satu depan kat belakang ni. Sallallahu alaihi Muhammad, muda cara muda, kuat cara kuat, pencin cara pencin, pegang, jangan putus, jangan lepaskan tangan kita bersama, walau kuat musuh yang menentang, kita pertahankan hingga ke hujung. Nyawa bercerai dengan badan. Oh, jadi lirik lagu tu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, pastinya benda itulah yang Arab buat. Tapi kenapa bila masuk 6 Oktober 2023, 7 Oktober ni, hampa tengok saja. Sebab apa? Sebab kejayaan Yahudi telah mencerai-berai dan memecah belahkan hati umat. Macam kita kan nak kita sebut politik. Tengok perangai-perangai YB ni pun dah tahu dah berpecah. Takkan menang. Kalau macam ni punya cara dan gaya, tak usah duk hancur Israel, tak payah. Sebelum nak hancur menjerit tu, settle dulu soft kita, settle dulu kesatuan hati kita, baru hang pergi nak pijak bendera ke nak bakar yang tu kemudian. That is technical. Spiritual dia ialah kekuatan ittihad. Tu saya kata tadi, ayat yang saya baca, aku uji apa je musibah di dunia ni, aku nak tengok mana bangsa, mana umat, mana rakyat, mana pemimpin dunia yang betul-betul boleh berani pergi tembak depan mata Israel. Tuan-tuan, dalam rekod ada 2 pemimpin negara yang pernah tembak on the spot, short distance rifle. Sallallahu alaihi Muhammad, kepala Israel siapa? Muammar Gaddafi dan juga almarhum Saddam Hussein. Ini dalam sejarah. Tapi dua-dua pemimpin ini telah berlaku? Bertemu, berakhir dengan jalan yang sangat menyedihkan. Siapa yang menjadi angkara, tuan-tuan? Angkaranya inilah penjajah British, Inggeris, Yahudi. Mereka tahu dua pemimpin ni, dua susuk tubuh ni, selagi mana perintah negara, Sunni takkan mampu dipecah kepada Syiah, macam mana berlaku dekat Iraq hari ni. Yahudi percaya antara sebab kenapa Palestin perlu ditakluk ialah year 2000 is year to Messiah Kingdom, ke arah negara pentadbiran Dajjal. Dalam kitab lama mereka, kepercayaan mereka yang mereka pegang, Dajjal tak akan turun selagi mana negara baby tidak dihancurkan, kerana mereka pernah menghancurkan kami. Bibabil Harut wa Marut dalam surah Al-Baqarah.
kerajaan Babylon. Kerajaan Babylon adalah negara Iraq. Sebab tu Yahudi provok dan sogok kepada US, George W. Bush waktu tu 2003 untuk cari jalan supaya dihalalkan tindakan mereka. Saddam Hussein, pembela dan benteng singa akhir umat Islam yang bersunni di Iraq, mesti dihancurkan. Akhirnya pemimpin umat Islam dihina, tuan-tuan, dan dibina naratif kata Saddam Hussein ni sesak, jahat, zalim, sehingga dunia percaya bila mati Saddam Hussein pada muka kita. Baru hampa tahu itulah pejuang sebenar, walaupun ada sisi gelap dia, kita tak mau bahas sebab tu. Tapi dia pernah tembak dan paling berani yang menentang, membunuh Zionis. Sebab tu dia cipta episod supaya dua orang pemimpin ni, Muammar dan Saddam Hussein, mesti dibunuh. Barulah bila masuk. Akhirnya Iraq habis. Jadi apa dalam Iraq? Mana ada pembela lah yang seberani itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi berlakulah krisis ini. Maka Rom bawa ke Iraq, Rom berpindah ke Eropah. Siti Hajar bangsa Arab di Mekah, Rom ke Eropah, dan tinggallah bangsa anak Nabi Yaqub. Daripada anak Nabi Yaqub, tuan-tuan, lahirlah Nabi Yusuf. 4 orang isteri melahirkan 12 keturunan anak, antaranya Nabi Yusuf. Daripada Yusuf, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, lahirlah keturunan adik-beradik yang namanya Imran. Daripada Imran turun ke bawah, lahirlah Nabi Musa dan Nabi Harun. Daripada Nabi Harun lahirlah bawahnya anak cucu cicit yang bernama Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasya. Daripada Yusuf lahirlah adik-beradiknya, lahirlah Bunyamin. Daripada Bunyamin lahirlah Nabi Yunus alaihi salam. Daripada anak keempat dari isteri pertama yang bernama Yahuza. Daripada Yahuza ini melahirkan Nabi Daud. Daud melahirkan Sulaiman. Sulaiman melahirkan Zakaria. Zakaria melahirkan Nabi Yahya. Yahya adik-beradiknya Hanan berkahwin dengan Imran. Daripada Imran melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa. Daripada keturunan jalur leluhur bermula Yahuza ke bawah, itulah kumpulan yang disebut bangsa Yahudi. Apa beza dengan Bani Israel? Nama-nama yang saya sebutkan yang tidak termasuk di bawah keturunan Yahudi tadi, maka itulah Bani Israel. Kesimpulannya, semua Yahudi adalah Bani Israel dan tidak semua Bani Israel adalah Yahudi. Boleh faham fakta tu? So kita bila nak marah Yahudi, jangan kita hancur Israel. Israel mana yang kita laknat ni? Sebab tak semua Israel ada Yahudi. Nabi Musa, Nabi Harun semua Israel, tapi bukan Yahudi. Sebab tu orang mengaji fakta sirah, supaya kita letak kemarahan, nak kecam biar kecam bertempat. Hang attack biar attack yang musuh yang patut hang attack. Yang attack yang tak senjata depan adik-beradik hang tu pasal apa? Akhirnya Islam sama Islam berbunuh, mati perang saudara. Penyakit umat akhir zaman ni, dia marah tu bagus, sebab marah ada momentum dan tenaga. Tapi salahnya, silapnya saluran kemarahan dia. Sallallahu alaihi wasallam marah ustaz. Nasib ustaz yang ceramah malam tu comel dan manis. Ada bantahan? Siapa yang bantah sila keluar dewan sekarang. Muslimin dan muslimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah kisah dan cerita bagaimana berlakunya kita kata pecahan dan sejarah Yahudi ini. Okey, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam 12 keturunan ni, Nabi Yaqub Allah takdirkan semua pindah meninggalkan Palestin, sekok seorang habuk pun tak ada. Maka inilah kali terakhir mereka duduk ketika itu. Yang mereka klaim ni hanya sejarah memang betul hampa pernah duduk. Tetapi kalian ketika kami bagi hang duduk dengan nabi-nabi, hampa buat apa Yahudi oi? Jangan kenal ayat tu. Dah jadi trademark lah.
Hampa ada Nabi kiri kanan, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman. Hampa duduk di zaman gemilang 100,000, 123,000 lebih Nabi-Nabi dari kalangan bangsa kalian. Hampa duduk di Palestin, betul, duduk dengan Nabi-Nabi. Tapi hampa buat apa? Hampa gergaji, hampa bunuh, hampa tikam, hampa bersubahat, hampa bohong, bidamin kadhib, hampa khianat Nabi Yusuf, dan hampa fitnah kepada Nabi Isa sebagai Nabi Isa hampir dibunuh, diangkat ke langit. Siapa yang buat tu? Semua Yahudi. Bila dengan kekejaman ini tuan-tuan, mau Allah tak maghdubi alaihim, maka surah Al-Fatihah ghairil maghdub adalah kata-kata yang didedikasikan kepada Yahudi. Sebab tuan-tuan bila Fatihah tu ghairil maghdub tu memang kena semangat sikit, memang Yahudi. Baca Fatihah ghairil maghdub memang kena tengah ghairil maghdub, Allahu akbar, jangan pula tengah sembahyang. Semangat kau kan, rukun kena jaga. Pak Long ni peserta ni ghairil maghdub angkat tangan ni. Semangat ustaz, semangat, saya tak boleh. Tok sembahyang Yahudi. Tanya pak cik ni sembahyang subuh berapa? 8.30. Tak payah pak cik hampir balik sembahyang dulu. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi saya kira kita sudah berada di penghujungnya. Senjata akhir zaman, kesimpulan dia tuan-tuan, terbahagi kepada dua. Satu senjata spiritual, satu senjata teknikal. Senjata teknikal yang saya kongsikan tadi, besi, keris, tayar, roda, bilah, tombak, kayu, tongkat motor, helmet jangan jual tau. Dia nak tahu senjata akhir zaman ni, semua yang tak ada teknologi, yang tak ada mesin, yang tak ada computerized, manual lah, termasuk helmet motor. Lepas ni tuan-tuan bolehlah cari stiker tu, hancur Israel, buh ke helmet motor tu. Mulai esok tuan-tuan sila buat koleksi helmet motor. Minggu ni bendera Palestin kan habis, sold out. Minggu ni kira minggu geng-geng NGO ni kira boleh tidur lena lah. NGO Palestin ni orang cari bermusim je kan, main musim perang depa laku lah. Kesian ke depa. Perjuangan depa ni perjuangan depa tidak pernah terhenti, tapi kita yang menyokong mereka bermusim. Takkan nak tunggu perang tekan, ya Allah bagilah perang, sebab kalau orang tak perang orang tak ingat kami. Takkan macam tu kan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak beritahu, mudah-mudahan sokongan ingatan solidariti kita bukan hanya bermusim dan menunggu perang baru nak ingat. Sebab saya ulang balik, Tanah Al-Aqsa, Masjid Hagia Sophia dan stesen Jalur Hijaz, tiga benda ni adalah tanah wakaf, hak milik kita bersama. Itu teknikal. Senjata akhir zaman yang merupakan spiritual. Yang pertama, jangan tinggal dalam sujud, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub thabbit qulubana, ya muqallibal qalbi thabbit qalbi ala dinik. Baca ramai-ramai, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kekalkan iman kami, kekalkan semangat juang kami. Jangan hanya tunggu musim-musim dan bulan-bulan dan masa-masa tertentu baru nak sokong. Jangan tunggu hari-hari tertentu kunut nazilah. Ni lepas senyap ni habis, nazilah apa ke mana, solidariti apa ke mana, tak ada orang. Minta Allah kekalkan semangat perjuangan tu, kekal ever and forever. Yang kedua, jangan tinggal dalam bacaan tayat akhir. Yang kita pun dah tahu dah, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil syarri wa min syarri fitnat masih dajjal. Ya Qahar ya Jabbar. Bacaan surah Al-Kahfi paling kurang setiap Jumaat 1 hingga 10 atau 100 hingga 110, awal atau akhir. Paling kurang 10 ayat setiap hari, dan paling kurang seminggu sekali komplit 110 ayat surah Al-Kahfi. Sama-sama kita buat. Inilah antara saya kira sallallahu alaihi Muhammad, itulah nilai-nilai ittihad yang harus kita pegang untuk mengembalikan Islam di puncak. Jika dan selagi mana kesatuan hatimu utuh, tiada benteng yang tak mampu dirempuh. Jika dan selagi mana kekuatan imanmu kukuh,
tiada samudra yang tidak mampu ditempuh. Pegang ayat tu. Mudah-mudahan dia akan memberikan satu suntikan dan jentikan sebagai vitamin dan protein untuk kita mengumpul kembali kekuatan umat yang Islam yang sudah hilang dan bercerai-berai. Mudah-mudahan asbab dengan ujian Allah, dengan peperangan tragedi Oktober, Yom Kippur 7 Oktober 2023 ni menjadi titik untuk kita sallallahu alaihi Muhammad U-turn, menjadi balik untuk kita patah balik. Sudah-sudahlah tu. Kalau politik yang menyebabkan kita bergaduh, cukuplah dengan peperangan musibah menyebabkan kita untuk kembali menyatu dan membina rangkaian dan ikatan, dan ikatan rangkaian inilah yang akan menjadi suis kekuatan menjulang Islam di puncak yang penuh dengan ketinggian dan kemuliaan. Tuan-tuan, Islam tidak akan pernah kalah dan Islam pasti akan menang. Cuma Allah nak tengok ketika Islam dan agama menang, siapakah tangan yang menjulang? Bangsa mana yang akan menjulang ketika Islam menang? Benda tu yang akan menjadi tanda tanya. Mohon maaf andainya ada kata-kata gurau senda bicara yang tak kenal di mana-mana. Mudah-mudahan Allah berikan saya dan tuan-tuan insya-Allah pencerahan dan kekuatan jiwa untuk move better and better, menyelamat dan agama ini yang sudah sampai di hujung tanduk. Aku liqaul hadza. Terima kasih pihak masjid atas segala sokongan dan dokongan jemputan. Qul qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.